Hello, Assalamualaikum dan salam sejahtera semua. Nama aku Tun Farul Azri dan selamat kembali ke channel ini. Mulai daripada minggu ini, aku bercadang untuk upload 3 video setiap minggu sepanjang bulan Ogos. Tapi sebelum itu, jika anda belum lagi subscribe ke channel ini, please guys, sokong aku dan support aku dengan tekan butang subscribe kat bawah ni dan klik butang notification tu supaya korang tak terlepas video yang akan datang. Hari ni aku nak buat product review iaitu headphone Samson SR850. Samson ni bukanlah satu jenama yang besar ataupun bukanlah satu jenama yang semua orang kenal ataupun dia satu top end punya brand. Dia adalah satu jenama entry level ataupun jenama pemula. Dia bukanlah satu jenama yang besar macam Beyerdynamic, Sennheiser, AKG, Vocalisten ataupun maybe Sony, Audio Technica dan sebagainya. Aku dah gunakan headphone Samson SR850 ni selama lebih daripada setahun, sampai dah terhakis dah pun dia punya tulisan Samson tu kan. Aku dah guna lama, so aku tahu dia punya in and out of this headphone. Sebelum tu, aku nak bercerita sikit. Headphone ni dia ada beberapa jenis tau. Dia terbahagi kepada 2 kategori headphone. Yang pertama adalah consumer headphone. Consumer headphone ni biasa ada kat dalam pasaran. Yang paling top sekarang kita ada Beats by Dr. Dre. Kemudian dia ada headphone studio. Studio headphone ni kebiasaannya harga dia adalah sedikit mahal berbanding dengan consumer headphone. Dan studio headphone ni terbahagi pula kepada 3 jenis iaitu closed back, semi open back dan juga full open back. Apa beza consumer dengan studio headphone? Consumer headphones adalah headphones yang dah di tweak dia punya sound. Bila kita dengar, bunyi bass dia dah di enhance and dia dah boost dekat dia punya bass. Dia boost dekat dia punya certain frekuensi dekat dalam tu untuk menarik minat pembeli membeli dan mendengar muzik tu menjadi dengar macam wow, sedap kan, kepala pun bergoyang kan. Studio headphone pula kebiasaannya dia flat. Maksudnya bila orang dengar muzik, dia tidak ada mana-mana frekuensi yang diorang enhance. Itu beza dia. Sebab sebagai mixing engineer, kita nak dapatkan flat frequency response supaya clarity yang kita nak bawa ke dalam adunan kita kan, muzik ke apa ke, kita dapat kenal pasti frekuensi ni patut kita boost, frekuensi ni patut kita cut. Dia jadi macam tu. Dan Samson SR850 ni, kalau mengikut pengalaman aku guna yang dah hampir setahun lebih dah ni, dia almost flat. Dia tidaklah flat tapi dia almost flat. Dan the best part is dia punya low frekuensi dia boleh pergi sehingga 10 Hz. 10 Hz ni biasanya orang tak dengar babe. Biasanya manusia memang tak boleh dengar below 20 Hz. Sebab biasanya below 20 Hz ni kita rasa tau. Contohnya kalau korang pergi konsert, korang rasa kat dada tau. Biasanya orang tak dengar, orang rasa. Tapi dengan sini kau boleh dengar. Itu sesuatu perkara yang aku tabik dekat Samson ni kan. Dia boleh buat kau bagi dengar sampai to the lowest extent 10 Hz, 10 Hz boleh dengar. Aku memang terkejut. Aku memang terkejut. Dan headphone ni dia boleh boost sehingga 30,000 Hz ataupun 30 kHz, and which is memang manusia biasanya tak dengar pun. Above 17K, 20K kita dah tak dengar dah. Tapi Samson claim boleh dengar sehingga 30,000 Hz. Design dia adalah, senang cerita, dia ciplak AKG K240. Memang kalau korang tengok AKG K240 macam yang dalam gambar ni, sama kan. Cuma beza dia, AKG tu mahal lah. Paling murah kalau tak silap aku dalam pasaran pun 900 lebih. Yang ini di bawah 200. Cuma beza AKG K240 tu ada gold plated design somewhere here kan. Tapi yang ni tak adalah, all plastic. Beza dia lagi selain daripada tu ialah dia come with 32 ohms impedance. Dengan 32 ohms ni saja dah cukup power. Dia tak perlu headphone punya amplifier untuk power up, and just plug into your audio interface ataupun kau punya sound card, dah boleh guna. Beza dengan AKG K240 ada 600 ohm. Yang ini hanya 32. Jauh beza lah. Tapi in terms of design sama. Dia ada besi kat atas ni dan dia ada synthetic leather yang plastiki pada aku dekat dia punya untuk headband dia kan. Dan self-adjustable. Maksudnya kalau kepala saiz apa pun InsyaAllah muat.
tak ada masalah. Tapi di sini ada satu perbezaan yang agak besar berbanding AKG K240 dengan Samsung SR850 ni, iaitu driver size dia. AKG K240 dia punya driver size dia adalah 30mm sahaja, tapi yang ini driver size kat dalam dia ni bersaiz 50mm. 50mm dia lebih besar dan lebih wide, dia punya dynamic range dia lebih besar. Samsung SR850 ni, bila kau beli, kau dapat wayar panjang ni 10 kaki punya wayar, convert ke dalam meter, lebih kurang 2.5 meter lebih, mungkin hampir 3 meter. Studio headphone ni memang dia punya kabel dia panjang lah, agak panjang sampai aku pun kena ikat dia punya excessive kabel dia. Dan bila beli, korang dapat sekali dengan this gold plated punya converter, dan bestnya dia screw. Bila nak buka, katalah nak guna untuk handphone ke apa ke, tu size dia. Ok, aku nak cerita sikit pasal frekuensi dia lah. Selepas aku gunakan dah lebih kurang setahun lebih ni, frekuensi dia, kalau ikut pada experience aku, dia punya mid dia memang ada sikit boost. Dia punya bahagian mid range dia kan, maksudnya daripada 1000 kHz kepada 2000 setengah kHz tu, dia memang ada boost sikit. Jadi clarity yang korang akan dengar kat situ agak tinggi sikit. Bila kata nak buat mixing, dekat situ kau kena play around lah kan. Kalau boleh tukar-tukar korang punya reference kan. Sekejap dengar kat handphone ni, kejap dengar kat handphone satu lagi, ataupun kalau ada studio monitor lebih bagus. Dia punya high frequency pula pada aku ada sedikit harsh, tajam tau. Dan macam motor ataupun kereta, benda baru, dia ada running in period. Headphone pun sama, dia ada dia punya burn in period tau. Burn in period ni aku rasa lepas lebih kurang 50 jam aku playback audio kat dalam ni, dia dah mula okey sikit. Kalau tidak masa mula-mula tu, untuk high frequency kan, 10,000 Hz ke atas, dia ada bunyi sedikit tajam dan sedikit harsh. Biasanya bunyi cymbals lah, cymbals, crash and hi-hats ataupun any very high pitch punya sound. Tapi selepas lebih kurang 50 jam aku playback audio kat dalam headphone ni, dah jadi okey lah. Dan aku pernah baca dekat forum masa headphone ni masa mula-mula keluar dulu kan, aku rasa dah berapa tahun dah, 5, 6, 7 tahun yang lepas kan, ada diorang buat modification Samsung punya logo ni, kat dalam ni ada magnet tau. So diorang kopak benda ni dan diorang tampal duit shilling. Duit shilling itu menjadikan sound untuk high dia tu lebih, orang kata lembut lah sikit kan, sedap lah sikit kau nak dengar. Tapi macam aku dah guna lebih kurang setahun ni, dah tak ada isu lah pada aku kan. Macam aku cakap, dia punya mid memang ada boost sikit. Jadi kat situ korang just kena be careful lah kalau nak guna benda ni untuk mixing. Memandangkan dia adalah daripada jenis open back punya headphone, jadi dia punya sound stage dia sangat luas tau. Sound stage adalah bunyian yang terhasil apabila kita mendengar sesuatu jenis muzik ataupun menonton filem ke apa ke. Bila kita gunakan open back punya headphones, kita dengar seolah-olah diorang ni berada di depan kita kan, seolah-olah ada satu pentas dan diorang sedang perform muzik kat depan tu. Jadi kita boleh tahu posisi kat mana kan, gitar nombor 1 kat mana, lead gitar duduk kat mana, vocal duduk kat mana, drum duduk kat mana, kick duduk kat mana, bass duduk kat mana, kita boleh tahu. Itu guna dia open back. Sebab tu kalau nak ada modal yang lebih untuk mixing, carilah decent punya studio reference monitor speaker kan. Tapi kalau tak ada modal, sebagai pemula, ini dah cukup bagus. Pada pendapat aku, ini is good for a kickstart. Okay, untuk Samsung SR850 ni, aku nak senaraikan apa benda yang aku suka dan apa benda yang aku tak suka. Yang pertama, aku suka sebab dia open back dan affordable, sangat murah. Pada aku consider murah lah untuk studio reference headphone kan, sebab dia bawah 200 dah boleh dapat, dan kalau korang beli yang set pair, bawah 300 dah boleh dapat. Maksudnya sepasang lah. Headphone ni masa dia mula-mula keluar, dia antara headphone yang mendapat top review dekat Sweetwater tau. In terms of audio, quality dia, aku puas hati. Walaupun tidaklah mencapai kepada tahap professional punya studio reference headphone, tapi pada aku cukup lah. Cukup untuk dia buat kerja dia, pada aku dah cukup dah. Benda yang kedua, frekuensi dia aku memang suka, sebab frekuensi dia aku rasa boleh pergi as low as 10 Hz and up to 30,000 kHz, which is memang insane lah pada aku kan. Dan untuk satu headphone yang murah boleh frekuensi yang macam tu, pada aku sangat dahsyat lah. Mid and high dia
quite clear pada aku. Crisp but very clear. Untuk satu headphone yang murah bawah RM200, aku rasa not bad. So kita beli pun sebab kita nak guna untuk sound kan. Ketiga, apa yang aku suka, dia punya bass sound. Bass dia memang solid, kau boleh dengar seketul-seketul tau. Memang lower end tu usually susah nak dengar. Even kalau kata kita guna studio monitor, kalau studio punya acoustic surrounding tu tak berapa cantik, payah juga nak dengar kan. Tapi dengan ni boleh dengar clear, seketul-seketul. Dia punya bass lower end frequency tu aku memang suka. Keempat, apa yang aku suka tentang headphone ni ialah dia ringan. Dia memang sangat-sangat ringan kan. Kalau compare dengan aku punya Audio Technica ATH M50X ni quite heavy, ini memang betul-betul ringan lah. Apa benda pula yang aku tak suka tentang headphone ni? Pertama, plastik dia aku rasa terlalu murah. Nombor dua, kabel dia dah memang non-removable, tak boleh remove. Ketiga, apa benda yang aku tak suka dekat headphone ni, dia punya padding dia aku rasa sedikit keras. Pada aku sedikit keras, jadi aku tak berapa gemar. And kalau compare dengan aku punya Audio Technica ni, padding dia lembut. Nampak ni Audio Technica ni, yang ini macam bantal letak kat telinga. Sedap lembut Lepas sejam aku pakai, 2 jam biasanya aku akan rasa sakit dekat bahagian sini lah, sebab dia menekan dan dia tak begitu lembut lah. And in terms of comfort, pada aku sikit kurang lah. Yang keempat, dia bulat. Dia bukan oval tau, sebab aku punya telinga agak panjang kat atas kan. So bila aku pakai, dia bulat, dan tambah pula lagi aku pakai spek. So dia tekan dekat spek tu. Aku prefer oval punya shape lah kan, macam ni kan. Ni oval. Apa lagi benda yang aku tak suka pasal headphone ni? Headphone ni banyak imitation. Okay. Headphone ni, Samson SR850 ni ada banyak kopi ori. Jadi kalau korang nak beli, make sure benda tu datang in a box. Sebab ada isu orang beli jadi macam ni. Aku kesian lah dekat buyers tu kan. So make sure dia datang dalam kotak dan dia datang dengan warranty setahun. Aku dah guna almost 1 year plus dah pun, tapi nampak dia punya cups ni still tak ada crack, tak ada apa. Itu satu benda yang dahsyat juga. So dia banyak imitation. Make sure korang check benda tu kan. Ada yang aku tengok jual memang rendah sampai RM60, RM70 kan. Tak masuk akal lah. Below 200, yes, boleh check out lah dekat Shopee ke Lazada ke. Dan korang boleh klik link kat bawah ni. Aku ada sediakan Shopee punya link. InsyaAllah ta'ala memang 100% original Samson. Bolehlah beli daripada situ kan. Dan kalau korang beli dari situ, aku dapatlah commission sikit untuk support aku punya channel kan. So kena hati-hati kalau beli yang imitation tu dia punya downside lah. So kalau beli yang original, dia come in a box by Samson, original box, dan dia ada 1 year warranty. Headphone ni baik untuk siapa? Ini aku punya verdict. Yang pertama, dia baik untuk mereka yang nak belajar untuk mixing audio, sama ada untuk music ataupun untuk post production ataupun untuk video-video YouTube, belajar mixing audio kan, nak buat balancing sound. Ini headphone yang terbaik. Okay, dia pemula lah. Pada aku ni adalah headphone yang terbaik untuk pemula. Not bad. Dia juga adalah baik untuk kalau nak tengok movie. Memang sound pada aku best gila kan. In terms of stereo image, daripada aku sangat dahsyat lah. For gamers, aku tak sure sebab aku bukan gamers. Pada aku kalau untuk movie dah terbaik, untuk gamers should be decent enough lah. Cuma dia tak ada mikrofon kan. Tidak bagus kalau untuk orang yang nak sound sedap macam Beats Dr. Dre. Tu memang korang tak jumpa lah kat sini sound dia kan. Itu adalah headphone yang diorang dah tweak frequencies kan. Dan ini juga tak bagus untuk kalau korang nak buat recordings, vocals untuk tracking lah maksud aku. Sebab dia open back kan. So bunyi daripada dalam akan keluar. Kau menyanyi ke, record dialog ke apa ke, apa yang korang sedang monitor tu, dia akan masuk tangkap kat sini. So it's not a good thing lah. Kalau untuk tracking, recording, gunalah close back. Dan dia juga tak bagus kalau korang nak guna untuk commute everyday kan, naik LRT ke, naik bus ke apa ke. Sebab muzik yang korang dengar kena pula kalau korang dengar grindcore.
orang sebelah mesti annoy lah. Tapi in terms of music listening, this is pada aku quite good. Sebab bila mixing engineers kan, dengan mastering engineers, diorang dah hasilkan sound yang sebenarnya yang sangat solid tau, untuk enjoy that quality yang sebenar music tu kan, tanpa ada colouring pada EQ. Macam mana producer tu keluarkan, dia nak korang dengar, itulah yang korang dengar. Aku boleh dengar seketul-seketul lah. So puas hati lah pada aku. For music listening pleasure, good enough lah. Itu sahaja review aku untuk hari ini, Samson SR850. InsyaAllah kalau tak ada aral, kita berjumpa pada hari Rabu nanti. InsyaAllah kalau panjang umur, kita jumpa hari Jumaat juga, dan seterusnya. Okay, so jangan lupa tekan butang like kat bawah tu, please kan, tekan butang like kat bawah tu, dan subscribe channel ni. Tekan juga butang loceng tu, notifikasi tu kan, supaya korang tak terlepas video-video yang akan datang. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.